Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang, bersama saya Majidah Hamdan. Tumpuan berita yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdul Riayatuddin Al-Mustafa Bilal Shah telah memberi pandangan agar gabungan Parti Sarawak GPS mempertimbangkan penubuhan sebuah kerajaan perpaduan atau Unity Government. Ahli Parlimen Putrajaya yang juga Ketua Whip GPS Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, Al-Sultan Abdullah telah memberikan cadangan tersebut memandangkan tiada gabungan politik yang mempunyai majoriti mudah untuk menjadi Perdana Menteri ke-10 selepas Pilihan Raya Umum ke-15 PRU15. Menurutnya, perkara tersebut merupakan hasil perbincangan ketika beliau bersama 3 lagi wakil GPS iaitu Ahli Parlimen Kapit Datuk Seri Alexander Natalinggi, Ahli Parlimen Serian Datuk Seri Dr. Richard Riyad Jaim serta Ahli Parlimen Kanawit Datuk Aaron Agor Dagang menghadap Seri Paduka Baginda di Istana Negara sekitar 11.30 pagi Rabu. Dan Tuanku telah memberi nasihat bahawa hasratnya dalam keadaan tidak ada seorang pun yang mendapat simple majority untuk sokongan menjadi Perdana Menteri, maka beliau berhasrat kalau dapat untuk kita berbincang mempertimbangkan sama ada boleh ditubuhkan kerajaan unity, kerajaan perpaduan. Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas mengadakan perjumpaan bersama dengan Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abdul Rahman Zahari Tun Dr. Bong Openg di bangunan Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak pada petang Rabu. Datuk Seri Fadilah menjelaskan rombongan GPS itu telah memberi taklimat kepada Premier Sarawak berkenaan perkara-perkara yang dibincangkan dalam perjumpaan pagi itu. Dan seperti mana yang telah diputuskan dalam melalui statement, GPS memang berasas dari segi sokongannya kalau dapat menubuhkan kerajaan bersama dengan beberapa parti. Tapi pada masa yang sama kita juga akan patuh kepada apa juga keputusan yang dibuat oleh Baginda Raja. Sementara itu, Premier Sarawak ketika ditemui media berkata perbincangan masih dibuat berkaitan perkara tersebut dan GPS akan menunggu keputusan Seri Paduka Baginda. Berita seterusnya, Kerajaan Sarawak melalui Unit Integriti dan Ombudsman Sarawak Union akan meneruskan program jelajah integriti di seluruh Sarawak termasuk di kawasan luar bandar sebagai usaha membudayakan integriti dalam kalangan penjawat awam dan masyarakat. Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak Integriti dan Ombudsman Datuk Muhyiddin Raja Dr. Juanda Jaya berkata, sejak 2018, Kerajaan Sarawak juga telah mengadakan program jelajah integriti di 39 kawasan yang berbeza termasuk di luar bandar. Selaras dengan itu, pelbagai program telah dirangka dan dilaksanakan, antaranya ialah Majlis Amanat Perdana Integriti, Seminar Integriti Kepimpinan Masjid dan Surau, Integrity Go Nature dan Seminar Integrity Interface. Sejak tahun 2018, Kerajaan Sarawak juga telah mengadakan program jelajah integriti di 39 kawasan yang berbeza, termasuk di luar bandar seperti di Tebedek, Sarike, Julau, Pakan, Pusak, Debak, Kapit, Song, Lawas, Sebauh dan sebagainya. Pada tahun 2023 kelak, insya-Allah Kerajaan Sarawak akan meneruskan program ini di seluruh negeri Sarawak, sama ada di bandar maupun di luar bandar, termasuk di kawasan Dewan Undangan Negeri Telang Usan. Beliau berkata demikian semasa menjawab soalan adun Telang Usan Dennis Ngau dalam persidangan Dun Sarawak ke-19 pada Rabu. Menjawab lanjut, beliau berkata, Kerajaan negeri berhasrat menggiatkan penglibatan orang awam dalam penyampaian perkhidmatan atau pelaksanaan projek kerajaan. Katanya, Union membuka ruang seluas-luasnya untuk masyarakat umum memberi pandangan yang konstruktif tentang mutu penyampaian perkhidmatan awam Sarawak. Laporan berikutnya, anggaran kos projek pembangunan bagi Bintango Waterfront adalah sebanyak 41 juta ringgit. Menurut Timbalan Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan Sarawak, Datuk Dr. Penguang Manggil, pelan pembangunan projek berkenaan akan dihantar ke Unit Perancangan Ekonomi Sarawak, EPU. The conceptual drawing for the redevelopment of the Bintango Waterfront
has been completed and will be submitted to the Economic Planning Unit Sarawak for approval. Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan adun meradong Datuk Ding Kuang Hing dalam persidangan DUN Sarawak ke-19 pada Rabu. Tambah beliau, sekiranya projek tersebut diluluskan, maka ia memerlukan kos sebanyak RM41 juta. Beralih ke perkembangan lain, Belanjawan bagi tahun 2023 merupakan dokumen yang amat strategik, komprehensif dan bersepadu untuk panduan bagi memacu dan membangun Sarawak. Adun Jepak Datuk Talib Zulkifli berkata situasi sosioekonomi bukan sahaja berlaku di bumi Kenyalang atau negara lain, malah seluruh dunia kini mengalaminya. Bagi kita di Sarawak, masalah yang kita hadapi boleh kita tangani sebaiknya jika kita terus bersatu padu. Ini disebutkan oleh Yang Amat Berhormat. We must remain united. Without unity, very little can be achieved. There are many signs that we in Sarawak are essentially a united and harmonious society. Let us keep it that way. Beliau berkata demikian dalam persidangan DUN Sarawak ke-19 pada Rabu. Sehubungan itu, Datuk Talib percaya penubuhan dana kekayaan berdaulat masa depan Sarawak tersebut merupakan satu berita baik bagi rakyat negeri ini. Sementara itu, pindaan Ordinan Kesihatan Awam Veterina adalah tepat pada masanya untuk membolehkan Immune Bat Enforcement Team IBAT membantu Jabatan Perkhidmatan Veterina Sarawak JPVS membendung wabak rabies. Adun Batu Kitang Lo Kecang berkata disebabkan kekurangan tenaga kerja JPVS, pindaan ordinan tersebut akan memberi kuasa kepada pegawai Unit Keselamatan dan Penguasaan UKPA Sarawak dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab mengedar ubat-ubatan veterina. The agile deployment of IBAT officers in all rabies-related operations will help the GPS government and agencies in combating other infectious disease as well. The availability of UPK's manpower resources will be able to strengthen the capacity and effectiveness of operation conducted and at the same time which could be utilized to an optimum level. Beliau berkata demikian ketika membahas rang Undang-Undang RUU Kesihatan Awam Veterina Pindaan 2022 dalam persidangan DUN Sarawak ke-19 pada Rabu. Dalam pada itu, Kementerian Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak MTCP mempunyai grant sokongan acara dan pesta untuk membantu para penganjur acara dan pesta menjayakan aktiviti atau acara yang berkaitan dengan pelancongan, kesenian dan kebudayaan. Timbalan Menterinya Datuk Sebastian Ting Chee Yu berkata selain menarik kedatangan pelancong tempatan dan asing, penganjuran acara dan pesta seumpama akan dapat memberi impak positif kepada sosioekonomi masyarakat tempatan. Selain daripada itu, agensi di bawah kementerian iaitu Lembaga Pelancongan Sarawak STB boleh membantu dalam mempromosikan acara-acara berkenaan. Pada tahun 2018, kementerian ini telah menyalurkan peruntukan sejumlah ringgit Malaysia 10,000 untuk menajuran acara Carbon International Kite Festival ini. Pihak kementerian ini akan terus menyokong mana-mana penajuran acara dan pesta yang dilihat mampu untuk dibangunkan sehingga menjadi acara ikonik bukan sahaja ini di peringkat tempatan malah sehingga ke peringkat antarabangsa. Beliau berkata demikian semasa menjawab pertanyaan Adun Kabong Muhammad Ci Kadir dalam persidangan DUN Sarawak ke-19 pada Rabu. Menjawab soalan tambahan Adun Piasau itu menambah, Kabong mempunyai banyak pantai yang berpotensi untuk dibangunkan sebagai destinasi pelancongan utama di Betong seperti Pantai Tanjung Kembang, Pantai Alit dan Pantai Gerigat.
Paparan selanjutnya, Sarawak akan memperuntukkan 40 juta ringgit untuk menyediakan pelbagai fasiliti sukan dan menaik taraf kemudahan sedia ada. Peruntukan itu bakal memberi manfaat kepada kemudahan sukan di Pusat Latihan dan Pertandingan Wushu Petrajaya, Kompleks Sukan Sebauh, Bintulu, Kompleks Sukan Mini Selangau dan menaik taraf Stadium Balingian. Semasa sesi perbahasan rang Undang-Undang Perbekalan 2023-2022 pada Rabu, Adun Tanjung Batu Johnny Pang Leong Ming memuji langkah cemerlang itu yang memberi penekanan kepada pembangunan sukan dan belia, khususnya untuk pembangunan dan peningkatan kemudahan sukan. Namun, beliau berharap agar kemudahan sukan awam yang sedia ada di Bintulu dapat diberi perhatian melalui bajet negeri 2023. I hope that the one and only existing public sports facility in Bintulu, which is the indoor and outdoor stadium of Bintulu, can be given attention for upgrading and refurbishing through the state budget 2023. There are a lot of talented youth in sports in Bintulu. For example, the freebie team who became champion in the recent Thailand International Freebie Tournament. However, they can't use the public facilities to do their training. Instead, they have to spend money to rent other private facility to train. Di samping itu, Kerajaan Sarawak diseru untuk memperuntukkan dana pembangunan bagi menangani isu banjir kilat yang menjejaskan masyarakat di kawasan Dewan Undangan Kota Sentosa. Adun Kota Sentosa Yap Yau Sin memberitahu Borneo Garden serta Taman Happy Valley khasnya seringkali menghadapi masalah tersebut. In my constituency of Kota Sentosa, there are still flash flooding problems affecting residents. Two examples of flash flood problems facing residents are at Borneo Gardens off Jalan Lapangan Terbang and Taman Happy Valley off Jalan Tun Juga. In this regard, I appeal to the Sarawak government for development funds to be allocated to resolve the flash flooding problem faced by residents at Borneo Garden and Taman Happy Valley. Beliau berkata demikian ketika sesi perbahasan bagi rang Undang-Undang Perbekalan 2023-2022 dalam persidangan Dun Sarawak ke-19 pada Rabu. Selain itu, Yap juga menyeru Kerajaan Sarawak agar membuat kajian trafik secara menyeluruh dan menyediakan dana untuk menaik taraf beberapa jalan yang mengalami peningkatan trafik. Due to the increasing traffic along Jalan Setakan, Jalan Liu Sanpang and Jalan Sungai Papang, I also appeal to the Sarawak government to conduct a comprehensive traffic study and provide an allocation to upgrade the roads mentioned to facilitate the reduction of traffic congestion during peak hours. Laporan berikutnya mengenai Festival Muzik dan Seni Antarabangsa Sarawak SIFMA 2022 yang kini kembali dianjurkan secara fizikal setelah diadakan secara hybrid pada 2021. Festival tersebut akan diadakan pada 3 dan 4 Disember 2022 bertempat di Dewan Undangan Negeri Sarawak. Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, SIFMA menghimpunkan penghibur dari seluruh dunia selama 2 malam yang mempersembahkan musikal dan tarian yang mempesonakan. This is another entertainment event which are more related to performing art. Which will be very much awaited by those who love performing art. Yeah, okay. Kalau ada apa-apa soalan, I would like to welcome. You can ask myself or Dr. Geraldine. Yeah. The date. Has it been mentioned just now? The date is on the 3rd and 4th of December. The venue is at the Dun building. Not the old Dun building, the new Dun building. Yeah. Okay. I guess the press kit has also been given out. Yeah.
Huh? No. It's a physical event. Well, it's always better to see events like this physically, where you see the performers up there, the pianists and all. Last 2 years ago, it was held visually, just because we do not want the thing to mellow down. Because we did it physically in 2019, 2020. We want to 2021. We still want to have it proceeded. So that's why we did it visually. But then at least to keep the momentum. So this year we are able to do it physically. God willing, we'll be doing it physically from now on every year. Yeah. Beliau berkata demikian dalam sidang media SIFMA 2022 di Kuching pada Khamis. Turut membuat persembahan semasa SIFMA ialah Victoria Corel yang diketuai oleh Nelson Kue, Shiv Maitri Studios, Choir Dewan UiTM yang diketuai oleh Profesor Madya Dr. Masashi Kishimoto, Sarawak Chinese Ensemble yang diketuai oleh Ken Wee Ho, Studio La Dance Kuching, India Fire Dance Group dan Ganesh Kriti. Antara barisan persembahan utama SIFMA 2022 termasuklah pemain piano Sarawak yang berpangkalan di Amerika Syarikat, Esme Wong, pemain piano Belgium terkenal Dr. Gilbert de Grief, penerima sekolah balit paling cemerlang di Asia, sekolah balit Halili Cross dari Filipina dan kumpulan choir SIFMA yang terdiri daripada choir sekolah Lodge diketuai oleh Anthony Wong, choir Dewan St. Joseph diketuai oleh Benedict Law dan Dolce Choticleer diketuai oleh Sabrina Ne. Selain itu, orang ramai juga boleh mengambil bahagian dalam program SIFMA Fringe yang diadakan dari 24 November hingga 2 Disember 2022. Bagi tempahan tiket SIFMA Fringe dan banyak lagi, bolehlah melayari laman web, halaman Facebook dan Instagram seperti berikut. Harga bagi tiket kerusi standard ialah RM60 seorang dan RM100 seorang untuk kerusi premium. Sekian edisi tengah hari bersama saya Mencidah Hamdan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. #Menyebar Fakta. Salam UKAS.